Okey, sekarang ni kedudukan terkini untuk bintang-bintang pada hari ni. Apa pula ni? Okey, Nafisa. Ini Ashkin. Okey, kalau dapat tengok kat sini, Safia mendahului dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang. Okey, lepas tu diikuti oleh Ifah dan juga Balqis dengan Aisyah sebanyak 3 bintang. Okey, yang lain ada 2 bintang, yang lain ada 1 bintang dan ada juga yang tak ada bintang lagi. Okey, mungkin hari ni awak bertuah lah untuk mendapat bintang. Okey, boleh kita mula ke? Lagi berapa orang dengar tu Aisyah cakap. Okey, tak apalah, kita mulakan kelas kita pada hari ni Okey, pertama sekali, semua boleh nampak ke skrin ni? Hello? Boleh. Boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab dosa. Okey. Salam. Okey, bagus. Okey, macam cikgu cakap tadi, okey, ini adalah kedudukan terkini untuk bintang-bintang kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya kamu lah. Apa yang kita dah belajar pada minggu lepas? Kita imbas semula. Siapa boleh beritahu? Jadual berkode unsur. Lagi? Asal usul. Asal usul. Apa? Perkembangan. Perkembangan, okey. Asal usul. Asal usul. Okay, lepas tu, lagi satu yang pasal color dengan kumpulan tu. Kita belajar apa? Susunan. Susunan, pandai. Okey. Sebab kamu dah tahu apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. So, apa kata kita buat pop quiz untuk menyegarkan kamu pada pagi ni? Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okey. Kamu semua biasa tak dengan Kahoot? Apa? Kahoot. Tak. Tak tahu. Tak tahu? Tak pernah main ke? Tak pernah main. Apa Safia? Tak pernah dengar tapi tak pernah main. Okey. Sekarang mungkin kamu first time akan main Kahoot ni. Okey, Kahoot ni dia perlukan 2 peranti lah. Sebab satu kamu nak tengok soalan dekat Google Meet ni. Satu lagi kamu nak jawab soalan. So, kalau yang dah ada 2 soalan, yang dah ada 2 peranti tu, okey, kamu boleh masuk. Kejap Okey, yang masuk Google Meet guna handphone ni bolehlah cari handphone satu lagi. Sebab quiz kita ni sekejap je. Sekejap internet lambat. Okey, yang ada handphone satu lagi boleh buka Google, lepas tu tekan Kahoot, KAHOOT.IT. Boleh tak? Kejap je.
Okey, kalau yang dah ada 2 handphone tu, dah masuk kahoot.it, okey, dia akan minta nombor PIN tau. So, awak kena masukkan nombor PIN yang tertera dekat Google Meet ni. Boleh nampak tak? Okey, bagus Safia. Tulis nama penuh cikgu tak nak lagi Ashraf Popo ke, Ashraf Zanika ke. Lagi? Okey, Nadrah Nafisah. 2 perkataan terus tu lagi. Bagus. Okey, Mazatu Aisyah, Iza. Okey, 3 yang terbaik untuk kuis pada hari ni akan dapat bintang. So, cikgu janjikanlah hari ni banyak bintang untuk cikgu nak bagi. Okey, lagi. Balkis, okey, dah 5 orang. Okey, ada siapa-siapa yang dia tak boleh nak join ke? Kalau tak boleh nak join sangat, awak tulis je jawapan dia dalam kotak chat ni. Okey, maksudnya awak ambil bahagian sekali lah. Lagi, baru 6 orang. Baik, mana Safiah tadi? Okay, ada lagi nak join ke? Kalau tak ada, cikgu nak start ni. Ashikin, Ashraf masuk dah. 7 orang. Tak apalah, kita start je. Kejap. Okey. Apa tadi? Apa Syikin? Okey, 9 orang. Tu lah, Syikin dah ada dah. So, boleh ke kita start sekarang? Okey, kita start Okey, soalan pertama. Siapakah tokoh yang memperkenalkan hukum oktav? Okey, boleh jawab ikut warna yang jawapan yang diberikan. Lah, habis masa dah. 2 orang je jawab, yang lain mana? Okey, jawapan dia adalah John Newland. Yang lain cepat sikit sebab cikgu dah set masa 20 ataupun 30 untuk setiap 30 saat untuk setiap soalan. Okey, kita pergi soalan seterusnya Okey. Okey, Ashikin, Ifah di kedudukan yang teratas sekarang ni. Okey, next. Soalan yang kedua, unsur yang manakah mempunyai 2 elektron valence dan hanya 1 petala yang dipenuhi oleh elektron? Cikgu dah bagi gambar dah tu. Dia ada 2 elektron valence dan
satu petala yang dipenuhi oleh elektron? Nak jawab ni awak kena buka jadual berkali lah dekat belakang buku teks tu. 7 saat. Okey, 7 orang. Astaga, siapa yang jawab hidrogen ni? Hidrogen kan satu je dia punya elektron. Helium jawapan dia. Okey. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Cikgu harap semua betul lah lepas ni. Okey, Iza dah mendahului, diikuti oleh Ashikin. Ni diorang duduk sebelah-sebelah ni dalam kelas. Okey, argon mempunyai 8 elektron valens serta 3 petala yang diisi dengan elektron. Argon terletak di kumpulan 3 kali 8. Betul tak? Betul ke salah? Cuba tengok betul-betul. Cepat, 10 saat. Tengok. Siapa 4 ni? Sepatutnya argon dia adalah kumpulan 18 sebab dia ada 8 elektron valens. Lepas tu dia dikala yang ke-3 sebab dia ada 3 petala yang diisi oleh elektron. Siapa yang salah ni? Saya. Okay, Iza masih mendahului, diikuti oleh Ifah dan juga Maizatul. Okay, Ashikin dah kat bawah ni. Okay, next. Kita pergi soalan seterusnya. Okay. Neon mempunyai susunan elektron seperti gambar di bawah. Di manakah kedudukan neon di jadual berkala unsur? Tengok. Dia ada susunan elektron dia 2 dengan 8. So, dia di kumpulan apa dan kala berapa? 10 saat, 9 saat. Habis. Okay, jawapan dia kumpulan 18 dan juga kala 3. Sebab kan dia ada 8 elektron valens. So, kalau dia 8 elektron valens, kita kena tambah dengan 10. Jadilah kumpulan 18. Okay, lepas tu dia ada 2 petala yang terisi elektron. So, dia dalam kala 2. Ni siapa ni yang jawab 2 ni? Kumpulan 8 dengan kala 2. Okay, seterusnya, soalan yang terakhir. Bagus Iza ni. Okay, krypton merupakan unsur kumpulan 18 yang mempunyai bilangan elektron 36. Susunan elektron yang manakah adalah tepat? Cepat-cepat. Okey, 2 orang je betul. Okey, dia punya susunan elektron dia adalah 2, 8, 18, 8. Sebab kan dia di kala yang ke-4. So dia ada 4 lah petala dia, 4 petala yang diisi oleh elektron. Lepas tu dia punya elektron valence dia ada 8. So dia di kumpulan 18. So dia punya susunan dia adalah 2, 8, 18 dan juga 8. Yang salah ni, sila betulkan sila buat refleksi ya. Okey, seterusnya next.
Okay, next tak ada soalan dah. Okay, kita tengok siapa yang... Okay, Ashraf nombor 3. Okay, Maizatul Aisyah nombor 2 dan... Okay, Iza nombor 1. Okay, kita dah ada pemenang dia. Okay, nombor 4 Ifah, nombor 5 Safia. Okay. So tu je lah kita punya quiz pada hari ni untuk tajuk susunan elektron. Okay. So, cikgu nak tanya kamu, kalau kamu perasan lah kan, apa nombor yang berulang pada setiap soalan tu? Siapa-siapa boleh beritahu tak? Hello. Apa dia? Nombor yang berulang pada setiap soalan dengan jawapan. Kalau kamu perasan lah untuk setiap quiz tu, untuk setiap soalan pada quiz tu. Dua. Bukan. 18. 8. Ya, 8 ataupun 18. 18. Ya, pandai. Siapa tadi? Ashraf. Lepas tu Maizatul Aisyah Okay, tengok Maizatul Aisyah dah mendahului ni. Okay, seterusnya Iza. Okay, so kalau kita tengok nombor yang berulang adalah 8 ataupun 18. Oleh itu, tajuk kita pada hari ini ialah unsur kumpulan 18. Ada orang nak masuk ke tu? Ya, Ashraf. Kenapa lambat ni Amirul? Okay. Okay, apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah unsur kumpulan 18. Oleh itu, di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap kamu semua boleh menghubungkaitkan sifat lengai unsur kumpulan 18 dengan kestabilannya. Lepas tu, mengiktiraf perubahan sifat fizik unsur apabila menuruni kumpulan 18 dan memerihalkan kegunaan unsur kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. Inilah perkara yang kita perlu capai pada hari ini. Okey. Sekarang, jom kita tengok apa unsur-unsur yang terdapat pada kumpulan 18. Okey, kumpulan 18 ni kita boleh panggil dia sebagai gas adi ataupun gas nadir. Macam nama orang kan, Adi dengan Nadir, Nadirah. Bukan Nafisah Nadir, Nadir. Nadirah, Nadir. Okey, siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu tak? Apa dia punya unsur dalam kumpulan 18? Helium. Lagi? Neon. Neon lagi? Argon. Argon. Lepas tu? Dan lagi? Xenon dan? Radon dan? Lagi satu? Apa tu? Organeson. Okey, nama dia macam alien sikit kan? Okey. Itu adalah antara unsur-unsur kumpulan 18. Kenapa kita kena belajar tentang unsur dalam kumpulan 18 ni? Kamu tahu tak sebab apa? Tak tahu. Semua nampak skrin kat depan ni? Nampak kan? Okey, sebab unsur dalam kumpulan 18 ni dia ada satu sifat yang tak ada dekat unsur-unsur yang lain. Tak ada dekat kumpulan-kumpulan lain, iaitu dia bersifat lengai. Lengai ni apa? Dia tidak reaktif secara kimia. Dia tidak menerima elektron, dia tidak menerima elektron dan tidak berkongsi elektron. Kalau unsur pun ada sifat lengai, manusia pun ada sifat lengai tau. Nak tahu sifat dia macam mana? Tak hantar latihan, tak jawab, tak bagi respon. Itu sifat-sifat lengai jugalah tu. So jangan jadi lengai. Okey. Oleh itu, unsur dalam kumpulan 18 ni dia tidak menerima elektron, tidak menerima elektron dan juga berkongsi elektron. Sebab apa? Sebab dia dah stabil. Stabil macam mana? Jom kita tengok gambar rajah ni. Okey, kita tengok sekarang dekat
helium. Okey. Ramai yang cikgu tengok dekat jadual yang aktiviti 2 tu, dia tulis helium adalah kumpulan 2. Padahal dia kumpulan 18. Sebab apa? Sebab macam kita dah belajar sebelum ni pada bab 2, petala yang pertama hanya boleh diisi 2 elektron saja. Ingat tak lagi? Ya. Maksimum dia 2 elektron saja. Oleh itu, helium ni dia ada 2 elektron je. Maksudnya 2 elektron ni dah dipenuhi dalam petala yang pertama. So, kat sini dia dah stabil. Bila dia dah stabil kat sini, kita panggil sebagai duplet. Duplet. Ingat duplet. Dua duplet. Bukan dua lipa, dua duplet. Okey, seterusnya kita tengok kepada neon dengan argon. Okey, neon ni dia ada petala pertama dia ada 2 elektron dan petala yang kedua dia ada 8 elektron. Macam cikgu cakap dulu, petala yang kedua dia mesti dipenuhi oleh 8 elektron sahaja. Maksimum dia adalah 8. Oleh itu, petala elektron valence dia ada 8 elektron dan kita panggil sebagai oktet. Macam tu juga dengan argon. Tengok argon ni. Petala yang pertama ada 2 elektron. Petala yang kedua ni dia ada 8 elektron. Okey, cukup dah. Lepas tu, petala yang ketiga ni pun ada 8 elektron. So, dia dah stabil kat situ, kita panggil sebagai oktet. Itu sebablah dia bersifat lengai. Dia tidak menerima elektron, dia tidak menderma elektron, dan tidak berkongsi elektron dengan unsur-unsur yang lain. Okay, boleh faham tak kat sini? Hello? Buat catatan cikgu terang ni buat catatan. Nanti kosong je file tu. Okay, seterusnya. Ni macam cikgu cakap tadi lah. Lengai atau tidak reaktif secara kimia kerana petala valence telah diisi penuh dengan elektron. Gas adi mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil menyebabkan atom gas adi tidak menerima atau berkongsi elektron dengan unsur yang lain. Macam cikgu cakap tadi lah. Okay, seterusnya kita dah belajar tentang sifat kimia dia. Maksudnya dia tidak bertindak balas secara kimia lah. Okay, sekarang kita belajar pula tentang sifat fizik unsur apabila menuruni kumpulan 18. Okey, ada 4 perkara yang kamu perlu tahu, iaitu saiz atom, takat lebur, takat didih dan juga ketumpatan. Okey, jangan risau, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, pertama sekali kita akan tengok saiz atom. Tengok dekat sebelah ni. Dalam jadual dia menuruni kan? Menuruni kumpulan helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, radon. Okey, kita tengok helium ni. Helium dia hanya ada 2 elektron saja. Okey, bila dia dah pergi kat neon dia ada 10 elektron. Nampak dia semakin besar. 288. Argon ni pun semakin besar sebab dia punya bilangan elektron dia bertambah. Tengok krypton ni. Krypton ni 2, 8, 18, 8. Boleh siapa-siapa bagi tahu cikgu tak kenapa yang ketiga ni adalah 18? Hello? Ada orang ke tak ada ni? Hei korang ni. Sebab apa dia 18 kat sini? Sebab dekat petala tu ada 18 titik. Ya, betul Nafisa, tapi tu bukan jawapan dia. Sebab kalau kamu ingat masa kita belajar. Siapa tu? Sebab kumpulan dia 18. Bukan. Cubaan yang bagus. Okay, tak ada siapa jawab, tak ada siapa dapat bintang lah. Okay, sebab kalau kamu tengok kat sini, nombor proton dia dah melebihi 20. Dan maksudnya kat sini dia punya nombor proton dia adalah 36. Maksudnya bilangan elektron dia pun 36 lah, dah lebih daripada 20. Okay, masa cikgu cakap pada bab 2 dulu,
petala yang ketiga ni kita boleh isi sehingga maksimum dia 18. Tapi sekiranya unsur tersebut mempunyai bilangan elektron dia lebih daripada 20. Faham tak? So 36 ni dah lebih daripada 20. Petala yang ketiga ni dia ada 18 elektron. Maksimum dia 18 elektron. Dan seterusnya ada 8 elektron. Okey, sekarang boleh faham tak? Okey, seterusnya kita tengok. Saiz atom semakin besar apabila menuruni kumpulan 18 kerana bilangan petala yang dipenuhi oleh elektron bertambah. Tengok jejari atom ni pun bertambah. Tahu tak jejari tu apa? Radius ke diameter? Radius. Radius. So, apabila menuruni kumpulan, dia punya saiz atom pun bertambah. Sebab bilangan petala yang dipenuhi elektron juga bertambah. Okey, itu untuk saiz atom. Okay, kita dah selesai kat situ. Seterusnya, takat lebur dan juga takat didih. Okey, tengok kat sini. Apabila menuruni kumpulan 18, takat lebur dia semakin menurun ke semakin menaik? So, siapa boleh tahu tak? Semakin rendah ke semakin menurun. Salah. Menaik. Menaik lah kan, sebab kat sini adalah negatif. Maksudnya dia nak menghampiri kosong dan juga 1. So, apabila dia semakin kecil nombor dia, dia semakin besar kalau dia nombor negatif. Kan, betul tak? Betul tak? Betul. So, bila menuruni kumpulan tu, dia adalah dia takat lebur dia semakin meningkat. Begitu juga dengan takat didih dia. Okey, sebab apa dia semakin meningkat? Jom tengok gambar ni. Sabar dulu. Okey, kita terangkan Takat didih meningkat apabila menuruni kumpulan 18 kerana saiz atom semakin besar, menyebabkan daya tarikan antara atom semakin kuat dan lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya antara atom-atom itu. Okey, kalau tak faham, jom tengok gambar ni. Okey, kita ambil contoh helium. Tengok helium 2 ni ada 2 atom helium kat sini. Okey, helium dia ada 2 elektron. Kat sini pun dia ada 2 elektron. Okey, kita dah belajar kan, elektron dia bercas apa? Negatif. Lepas tu nukleus kat tengah-tengah ni dia bercas apa? Dia ada apa dalam tu? Neutral. Neutron bercas apa? Neutral. Lagi satu dia ada apa lagi? Neutral. Proton. Proton bercas Positif. positif. Maksudnya nukleus kat tengah tu bersifat bercas positif lah kan? Okey, apa yang kamu perlu tahu, atom ni dia tak duduk stabil macam ni tau. Maksudnya elektron dia ada dekat atas, ada dekat bawah je. Tak, dia bukan macam tu. Dia sentiasa bergerak. So bila dia bergerak, elektron dia pun bergerak jugalah. Tengok ni. Elektron dia banyak ke sebelah kiri. Sama juga yang sebelah ni. Dia banyak ke sebelah kiri. Oleh itu, di bahagian kiri ni dia akan lebih bercas negatif. Di bahagian kanan pula dia bercas positif. Okey, apabila dua atom ni dia bertembung, dia akan ni lah. Dia akan tertarik antara satu sama lain lah, sebab elektron ni kan negatif. Nukleus kat tengah ni adalah positif. So dia akan tertarik antara satu sama lain. Itulah daya yang kita perlu putuskan melalui haba. Okey, itu helium. Kita tengok argon ni. Argon. Okey, banyak kan dia punya elektron ni. Cuba awak bayangkan kalau elektron ni semua pergi ke sebelah kiri. Mestilah lebih kuat dia punya tarikan tu kan. So, apabila dia menuruni kumpulan 18 ni, dia punya bilangan elektron dia semakin bertambah. So, apabila elektron makin bertambah, makin kuatlah daya yang antara atom. Lepas tu, apabila semakin kuat daya tersebut, semakin tinggilah haba yang diperlukan untuk kita putuskan dia punya tarikan ni. Faham tak daya ni, daya tarikan ni? So faham tak semua? Faham. Okey, bagus. Okey,
Itu adalah untuk takat didih dan juga takat lebur. Okey, seterusnya ketumpatan apabila menuruni kumpulan 18. Okey, kalau kamu tengok kat sini ketumpatan ni semakin meningkat ke semakin menurun? Meningkat. Meningkat kan? Meningkat. Sebab apa dia meningkat? Sebab apa? Pertambahan elektron. Ha? Dan pertambahan Apa? pertambahan elektron dan bilangan epilata yang berisi elektron. Betul. Siapa tu yakin ke? Okey, dalam teks. Ada Okey, jom kita tengok. Okey, ketumpatan meningkat apabila menuruni kumpulan 18 kerana jisim unsur bertambah apabila menuruni kumpulan. Betul lah. Maksudnya dia punya bilangan elektron dia semakin bertambah, bilangan proton dia semakin bertambah. So, jisim dia pun akan bertambah. So, apabila menuruni kumpulan 18, ketumpatan dia pun akan menjadi meningkat. So, betul lah jawapan tadi. Siapa yang bagi jawapan tadi? Siapa? Sikin. Nah. Sikin 1 bintang. Oh, Sikin tak ada lagi. Okey, bagus. So, Sikin 1 bintang. Okey, kita dah selesai ketumpatan. Oleh itu, kita dah selesai lah sifat fizik untuk kumpulan 18 ni. Senang je kan? Senang ke susah? Senang. Okey. Seterusnya kita kalau dah faham, cuba buka modul yang cikgu bagi hari tu. Bukan cikgu bagi, Alin bagi hari tu. Okey. Dah buka. Kita cuba buat aktiviti Kita cuba buat aktiviti 3 soalan 1. Boleh tak? Lepas tu hantar pada grup Telegram. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Cikgu Mimi dah terkeluar. Cikgu, aktiviti 3 soalan. Satu je. Okey, tiga banyak pula. 2 yang terawal akan menerima bintang. Dah senang je pun. Teman-teman. Apa? Send kat grup. Send dalam grup Telegram. Safia, send dalam grup. Tak dikira Okey, Safia 1 bintang. Betul ke? Betul. Safia ni nak penuh dah ni. Okey. Siapa yang kedua ni? Aisyah. Okey, Aisyah bagus. Okey, Aisyah ni. Okey, bergerak pula. Mana Aisyah? Tengok Aisyah dah nak potong dah ni. Safia ni.
Okay, pada yang dah jawab, pada yang dah jawab, boleh buka video ni dan tengok. Okay, bagus. Shekin, Ifah, Nyo, Iza. Tak, awak boleh scan dekat sini. Okay, tengok video ni. Okay, siapa yang dah habis tengok, tulis dah dekat bawah ni. Dekat kotak chat ni. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatical. Okay, semua dah tengok ke? Nafisa dah, Aisyah dah, Mio dah.
Semua dah Okey, kalau dah awak buka link ni. Okey, cuba buka link ni. Okay, pada siapa yang dah tengok video, boleh buka link ni. Tapi sabar dulu, cikgu akan bagi arahan. Cikgu mute tu. Oh iya, sorry. Okay, semua dah tengok ke? Astaga. Terima kasih Nafisah. Okay. Kalau dah tengok, buka link yang cikgu dah bagi dekat situ. Yang Jamboard tu. Okay, sabar dulu. Cikgu akan bagi arahan. Okey, nama aktiviti ni dipanggil sebagai alamak cikgu ada soalan lah. Macam tu. Okey, dia punya arahan dia, awak kena baca soalan dengan teliti. Yang kedua, jawab pada sticky note yang telah disediakan. Yang ketiga, double klik pada sticky note untuk menulis jawapan. Okey, kalau yang guna handphone, yang jawab guna handphone, awak perlu tekan 3 titik yang ke atas ni, contoh 3 titik ni. Sekejap. 3 titik ke atas ni dan tekan edit. Tu untuk yang guna handphone lah, jawab guna handphone. Okey, masa menjawab adalah 5 minit. Dan seorang murid akan dipilih untuk membacakan soalan dan juga seorang murid akan dipilih untuk membacakan jawapan. Siapa ni yang main ni? Aku lah kan. Nauhal. Okay. Janganlah main. Okay. Semua dah buka ke? Ni ada baru ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4. 4. Dia memang lambat sikit. Okay, kita tunggu kawan-kawan yang lain bawa lah ke tepi, bawa ke tepi. Okey, pada siapa yang dah masuk tu bolehlah tengok-tengok soalan tu dulu. Okey, boleh ke tepi sampai muka surat yang ke-6 je Okey. Kalau awak tengok cikgu dah letak nama awak, so nanti jangan padam nama tu, awak just tambah je. Tambah je jawapan dia dekat sebelah nama awak tu. Okey, pada yang dah masuk, masa menjawab 5 minit bermula sekarang. Boleh jawab dah? Okay, dah ada 5 soalan. Cikgu lepas tekan 3 titik tu buat apa? Tekan edit. Boleh tak Nafisah? Macam mana? Tak reti lah. Siapa tu? Ifah awak guna apa? Smartphone. Cuba awak tekan awak punya nama dekat yang petak tu, sticky note tu. Nama dia sticky note. Boleh tak? Petak mana ni? Oh, kalau awak pergi ke soalan yang sebelah. Nampak tak yang ni, yang dekat atas ni?
Ni. Macam mana nak ke sebelah? Ni. Itu abang dekat gambar cikgu. Yang ada 1/7 ni. Dekat. Oh, Kan ada okay. anak panah ke kiri, ke kanan tu. Ke kanan lah. Kecil sangat, tak nampak. Okay, lepas tu Lepas tu tekan kat nama. tekan nama. Then tekan 3 titik tu. Lepas tu tekan edit. Boleh tak? Edit. Okay. Okay. Lepas tu jangan padan nama awak. Pilih jawapan je. Apa jawapan dia? Dah tengok video tadi kan? Kenapa tak boleh pun? Kenapa awak tak boleh Nafisah? Tahu. Ni lain boleh ke? Go. Ya? Cikgu. Mirul. Video tadi saya tak tengok sebab line saya putus. Okay. Nak tengok balik ke? Cikgu ada bagi link, pergilah tengok. Ada bagi link. Ya. Dekat message tu. Cikgu tolong jatuh. Cikgu buat apa? Boleh, Apa benda ni gerak-gerak? boleh tak? Tak ada jawapan lagi. Ni Mazatul dah bagi jawapan. Tak tahu lah. Party lah cikgu. Kenapa? Party. Apa tu? Tak dengar. Tak faham. Tak, cuba tekan nama awak tu. Tekan nama awak tu. Tekan nama, lepas tu ada nanti 3 titik. Ya. Tekan lepas tu edit. Ya. Lepas tu tulislah jawapan Lepas tu dia. letaklah jawapan kan? Kat mana nak ikut jawapan tu? Mana? Tu Safia boleh. Oh ya. Tengok nak jawapan penuh kot. Kalau jawab random je. Random. Boleh. So kalau dah jawab, pergi ke soalan yang seterusnya. Oh. Okay, Mio dah jawab. Nafisa boleh ke tu? Ashikin? Tak boleh. Kenapa awak tak boleh? Orang lain boleh, awak tak boleh? Tak boleh. Gerak-gerak. Dia gerak-gerak. Tak, sebab ada orang yang gerak kan? Sis lah. Oh, okay, faham. Tengok ada orang gerak kan ni. Siapa yang busuk hati ni yang gerak-gerak soalan ni? Aduh lah kan. Sejak bila cikgu ada anak ni? Adalah, awak apa tahu? Anak tekak. Anak mata. Boleh juga. Anak mata ada 2 lah. Ni siapa gerak ni? Kapal terbang. Okay, siapa dalam kapal udara ni? Diam Kan awak sambut birthday kan? Kan ada yang balon yang terbang tu kan? Dalam dia guess apa? Sama lah juga dia punya konsep dengan kapal udara ni. Okay, bagus. Laju gila Mio. Yelah, Mio ni dia diam-diam ubi keladi buat kata Alin. Ubi keladi. Bukan ubi berisi. Alin lah cakap. Saya tak tahulah dia ajar bahasa Melayu daripada siapa.
Siapa yang tak masuk Okay, boleh siapa beritahu tak kenapa Ain tak masuk? Ain dah 2 kelas tak masuk. Ada hal kot. Oh, okey. Tak tahulah. Ni seorang siapa? Alin memang lambat lah. Dia tu. Okay, boleh jawab. Okay, tengok Mio. Sampai 6 je Ya, sampai 6 je. Dah siap. Siapa tu dah siap? Ifah. Saya. Okay, yakinnya kamu. Okay, kita tunggu je kawan-kawan yang lain. Ashraf ni ada ke tak ada ni? Senyap je. Ashraf? Balkis boleh ke tak tu? Tak ada jawapan lagi ni. Tak. Tak boleh. Tulislah dekat ni kotak chat ni. Tulis. Ni aku tolong. Rajin Balkis tu. pakai ni laptop Balkis Soalan pertama je. pakai laptop Mana nak pergi ke soalan pertama? Okay. Tak pakai phone. Okey, nak pergi. Tekan kat nama hang. Pakai phone leceh sikit lah. Ya tu aku kerja. Okay ni, Balkis kan ada 1/7 ni. Awak tekan anak panah yang ke kanan ni. Boleh tak? So dia akan pergi ke soalan 1. Okay, Balkis boleh ke tak tu? Dengan Nafisah? Kejap. Okay. Siapalah yang duk main ni? Okay, tak apalah. Kebanyakannya dah jawab. Yang kita tunggulah. Okay. So untuk soalan pertama ni, boleh siapa boleh tolong bacakan tak soalan dia? Hello? Tanya siapalah yang buat. Okay, Ifah boleh tak baca soalan yang pertama ni? Ifah. Sekejap, tengah tolong orang. Sekejap. Rajin betul lah. Semua tanya dekat WhatsApp. Bukan semualah.
Macam mana? Okey, Mio ke baca soalan pertama? Awak dah siap kan? Ya. Baca soalan pertama. Sekejap. Okey. Buka mic. On the way. Okey tak kurang? Sekejap. Hilang soalan. Ni siapa Tengok yang bukan. gerak-gerak ni? Yo, janganlah main-main. Buat dajan lah. Amir ialah seorang doktor. Beliau merawat seorang pesakit yang menderita kanser serta menjalankan radioterapi. Ha. Itu tanya, apakah yang digunakan untuk memperkosa kanser tersebut? Patut bantu Dr. Amir untuk jawab. Okey. So jawapan dia adalah Redon. okey, Redon. Kita tahu tak macam mana Redon ni dia apa merawat kanser tu, membunuh sel kanser? Saya bukan? Tak, cikgu tanya je, siapa yang nak jawab lah. Tak tahu. Sebab Redon ni Radioaktif. ya betul. Dia bersifat radioaktif kan. Maksudnya Dr. Amir tu dia akan memasukkan Redon dalam kuantiti yang kecil pada kanser tersebut. Lepas tu kanser tu akan Redon tu pun akan mengeluarkanlah dia punya gelombang radioaktif tu dan akan membunuh sel kanser tersebut. Itulah cara dia, cara Redon ni untuk membunuh sel kanser. Okay, so jawapan dia adalah Redon untuk membunuh sel kanser. Okey, seterusnya cikgu nak Amirul lah baca. Amirul baca soalan. Okay. Boleh. Sekejap. Anak lelaki Amirul terpegun melihat kapal udara. Amirul bertanya kepada bapanya, apakah gas yang terkandung di dalam kapal udara tersebut? Bantu Amir untuk menjawab soalan yang diberikan oleh anaknya. Okey, awak lah yang tanya tu kan? Tiba. Ya. Okey. Kita ada typo menjawab kat situ. Menjawab. Okey, jawapan dia adalah apa, Amirul? Helium. Macam balon lah. Balon kan ada gas helium yang membolehkan dia terbang. Konsep dia samalah dengan kapal udara tersebut. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Saya guna Ashikin lah baca. Ashikin. Ya. Baca. Tak nampak. Ni. Tengok dekat Google Meet ni. Okey. Setelah selesai sesi persekolahan, Amir singgah ke kedai Tom Yam. Amir sungguh terpesona melihat nyalaan lampu iklan yang digunakan oleh kedai tersebut. Dia tertanya-tanya apakah gas yang digunakan di dalam lampu iklan tersebut. Okey, jawapannya Neon. gas neon. Gas neon tu yang terkandung di dalam lampu iklan tu. Lampu iklan tu yang warna-warni tu lah. Itu lampu kita panggil sebagai lampu neon lah kan. So gas neon yang terkandung di dalam lampu iklan tersebut. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Okey tak? Okey, Nafisa boleh tolong baca tak? Awak tak jawab, so boleh tolong baca tak?
Boleh. Ha. Amir berhenti setelah lampu isyarat bertukar merah. Dia tertanya-tanya apakah unsur yang terdapat di dalam lampu isyarat tersebut. Bantu Amir untuk menjawab soalan tersebut. Ha. Lampu unsur apa yang ada dalam lampu isyarat tu? Hello, unsur apa? Krypton. Krypton. Okey, seterusnya. Ni cikgu nak cikgu nak dengar suara ni lah. Suara Maizatul Aisyah. Okey. Baca soalan yang ke-5. Lampu pada rumah api digunakan sebagai panduan dan pelaya seperti Amir. Apakah unsur yang terkandung di dalam lampu api tersebut? Okey, jawapan dia adalah Xenon. Okey, so xenon ni digunakan dia terkandung di dalam lampu di rumah api. Pernah tengok tak rumah api? Mesti pernah kan? No. Okey. Pernah dari jauh je. Tapi? Tak apa lah. Okey, so kita dah habis pembelajaran kita pada hari ni. Ada soalan tak sebelum kita buat refleksi? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, bagus Mio. Tak apa Balkis, aku dah buat dah. Apa Ifah? Tak, saya cakap dengan Balkis. Balkis dengar tak? Kurang ni kan. Ya, tak apa. Dah buat dah. Okey. So sekarang kita masuk kepada sesi refleksi. Okey, sekarang. Ya Allah, ni siapa gerak-gerak ni? Okey. So sekarang refleksi ni awak tulis dekat sebelah nama awak tulis apa refleksi awak pada hari ni, apa pembelajaran kita pada hari ini. Lepas tu awak boleh tukar awak punya sticky note tu berpandukan kepada emoji kat atas ni. Maksudnya apa yang awak rasa untuk kelas pada hari ni. Awak gembira ke, tenang ke, awak rasa macam susah betul. Ataupun awak marah hari ni. Gerak-gerak pula. Tak apa ni. Duduk atas meja. Okay, sorry lah Mio dengan Amirul dengan Ashraf kena berkongsi satu meja. Sebab Mio kecil kan. Okay, Ali dengan Balkis. Balkis jangan risau, awak punya group ada dekat belakang. Tak apa Balkis, aku buat. Janganlah gerakkan. Macam mana nak tukar warna tu? Kalau Dekat edit tu ada. dekat atas ni nampak ni. Yellow, green, blue. Oh, okay. Siapa yang gerak-gerak ni? Ya Allah. Itulah. Ya aduh. Kalau tahu siapa ni potong satu bintang. Aku tengok. Balkis, kau nak colour apa? Kuning, hijau, biru ke merah? Hijau. Hijau. Hijau kan? Tak Nak tahu tulis lah apa ni? siapa. Tulis faham ke? Hijau lah. Okay. Soalan tak jawab. Terus aku main benda ni. Oh. Macam ni. Tak apa, aku dah buat dah. Okay, Amirul. Nafisa ni Safia tolonglah jawab, kesian dia. Aha, ya. Mes saya tolong. Rajin betul lah Ifan. Nafisa. Nafisa nak warna apa je? Siapa tak boleh tu, biar saya buat. Aku buat Aisyah nak warna apa? Okay, Aisyah. Ni siapa yang gerak kelas ni? Nafisa mana Nafisa? Nafisa Aisyah nak warna apa? Aisyah? Warna Sabar, sorang-sorang.
Kenapa awak marah hari ni, Apa Mio? Aisyah? Warna hitam. Mana Nafisa. Aisyah ni? Dia nak warna hijau. Okey. Aisyah warna hijau Marah stres dengan main tu. Faham Nak kan siapa, Nafisa? Aisyah? Kena tukar. Kena faham lah Aisyah. Faham sedikit. Aisyah warna apa? Apa? Buka je lah mic. Susah lah. Apa? Macam. Okey. Siapa tu? Ashikin Ha. Tolong buat aku Kau warna apa? hijau. Warna apa? Hijau. Hijau. Semua hijau tu nak tukar jugalah. Biarlah. Biarlah. Aduh. Cikgu tadi kan Ha? saya call Alin. Lepas tu dia angkat. Lepas tu? Lepas tu dia tutup balik. Lepas tu dia hantar Ashraf. dekat mesej dia tanya kenapa. Lepas tu bila saya nak reply balik tak boleh. Tak tahulah. Apa yang tak boleh tu? Dia kenapa? Apa masalah dia Ashraf asal warna kenapa warna Itulah merah? tak tahu sekarang ni. Korang ni yang jahat tu. Apa yang jahatnya? Aku bagi tahu cikgu. Bukan aku tak cakap dengan kau. Ya Allah, sorry. Ashraf ada ke dari tadi senyap je? Acap ni. Acap 3A. Acap dengan Mio marah. Aku warna hijau. Marah apa? Something. Mio aku dah faham marah Mio. Kenapa marah? Mana marah? Aku tukar Macam mana nak buat benda tu? aku tukar nak warna apa kuning ke hijau aku buat. Dekat edit. Oh, ikut warna tu ke? Ikut emoji ni. Buatlah sendiri. Dah. Bagus. Buatlah sendiri. Cak, Fik ni bukan. Mio Buat duduk atas warna- lantai. Buat warna ring. Bagi sama lah Mio. Korang kan? Aku. Semua hijau, semua nak hijau. Cikgu tukar je lah emoji hijau ni ke depan. Okey dah. Okey. Okey, semua dah buat refleksi Dah. Okey, itu sajalah kelas kita pada hari ni. So sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Sia tak. Tak ada. Tak ada. Cikgu tak ada nak cerita apa-apa ke? Tak ada. Jom kita Nak cerita apa? Soalannya. Tak ada apa. Okey. So itu untuk kumpulan 18. Jangan lupa buat nota untuk awak sendiri untuk letak dalam fail. Okey, minggu depan kita ada kelas ke tak ada kan? Lepas cuti. Amboi. Awak rasa kita akan PDPR ke sampai habis nanti? Dah cuti kan? Ha? Apa? Kan lepas cuti penggal kan sepatutnya kita face to face balik kan? Tak tahulah. Takutlah COVID ni. Okay, kalau lah contoh kan, kalau kita masih lagi PDPR kan, cikgu ingat kelas tutorial tu saya kena buat kelas jugalah, boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Mio latihan bila nak hantar. Tengok terus tutup mic. Entahlah. Ni Amirul bersama tak hantar lagi ni. Pergi berperang kat Gaza ke? Tak payah. Oi. Cikgu jangan buat game macam tu. Stress tau. Okey Takut je. nanti kita buat cara lain kita main game lain pula. Tapi best. Okey. Okey, itu saja kelas kita pada hari ni. Terima kasih kerana masuk kelas pada hari ni. Cikgu harap kamu semua faham. So, kita jumpalah 2 minggu akan datang. Kau nak buat kelas cuti nanti? Tiba. Boleh je. Okey. Tengoklah macam mana. Okey, kita tengok macam mana. Okey, bye.
Bye. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima Terima kasih kasih. cikgu. Kata cikgu. Sama. Bye. Bye Echa. Bye. Bye Pia.